Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada pagi ini kita sambung dalam siri yang ke-8 insya-Allah pengajian kitab Bulughul Maram. Hadis mengenai dengan hukum hakam. Kita akan bincangkan hadis yang ke-29 insya-Allah taala. Jadi alhamdulillah kita lihat hadis yang ke-29 dalam kitab Subulus Salam, hadis ke-29, dalam kitab Fiqhu Bulughil Maram, hadis yang ke-30. Manakala kalau tuan-tuan lihat dalam edisi bahasa Melayu, adalah hadis yang pertama kalau ikutkan dalam edisi bahasa Melayu, muka surat yang ke-14. Kita baca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu'in. Akhrajahu Malik wa Ahmad wa An-Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa zakarahu Al-Bukhari ta'liqan. Disebutkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kalaulah tidak menyusahkan, memberatkan umatku, pasti aku akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak, iaitu bersugi, membersihkan mulut setiap kali hendak berwuduk. Hadis ini ditakhrijkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, dan juga telah mensahihkan hadis ini oleh Ibnu Khuzaimah. Dan hadis Imam Bukhari juga menyebutkan hadis ini secara ta'liq, secara mu'allaq. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persoalan yang pertama mengenai dengan hadis ini, ada beberapa hadis lah mengenai dengan wuduk ini. Persoalannya, adakah wuduk ini khususiat min khasaisi hadhil ummah? Adakah khusus keistimewaan untuk umat ini, ataupun sebelum daripada umat ini dah ada kefarduan wudu? Mengenai dengan masalah ini ulama ada khilaf. Al-muhaqqiqun, ulama-ulama yang mentahqiqkan tentang masalah ini, mereka menyatakan bukanlah wudu ini khusus untuk umat ini. Umat sebelum ini dah ada wudu. Yang khusus untuk umat ini adalah al-ghurrah wa tahjil. Apa tu al-ghurrah wa tahjil? Iaitu lebihkan basuhan wuduk pada muka, pada tangan dan juga pada kaki. Lebihkan sampai ke bahu, basuh tangan ketika wuduk, basuh kaki sampai ke lutut. Itulah dipanggil sebagai at-tahjil. Ghurrah, lebihkan basuhan muka. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara fiqhul hadis kita boleh ambil beberapa perkara. Perkara yang pertama, as-siwaku laysa wajiban. Siwak atau dipanggil bersugi atau gosok gigi, membersihkan mulut, bukanlah perkara yang wajib. Kalau wajib, pasti Nabi perintahkan, Nabi suruh mereka untuk bersugi. Sama ada susah ataupun tak susah, wajib membersihkan mulut. Membersihkan mulut hukumnya adalah wajib, sama ada susah ataupun tak susah. Kalau Nabi wajibkan, hukumnya tidak wajib, sama ada ketika solat ataupun selain daripada solat. Nak solat bersihkan mulut, gigi, bukanlah perkara yang wajib.
selain daripada solat, tak wajib juga. Okay, jadi as-siwak, siwak ni makna bersugi. Bersugi yang terbaik ni adalah kayu arok. Nama tu arok. Kayu tersebut dinama arok. Tapi kalau guna selain daripada sugi, boleh. Dapat juga sunnah berus gigi ataupun kain perca, apa-apalah berus yang boleh digunakan untuk gigi itu, membersihkan gigi, mulut, maka akan mendapat pahala sunnah. Kalau guna jari itu tak dapat pahala sunnah. Jari tak diiktibar. Kena ada alat, perkara yang dapat membersihkan gigi kita. Okey. Jadi perkara membersihkan mulut ini bukan perkara yang wajib, sama ada menggunakan sugi ataupun berus gigi. Dia perkara yang dituntut. Tapi untuk pengetahuan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya tak menggosok gigi dengan baik, membersihkan mulut dengan baik, maka akan mengganggu orang lain. Bila mengganggu, menyusahkan orang lain, itu satu perkara yang tak baik, perkara yang dilarang dalam Islam. Orang tak selesa dengan kita. Tambah-tambah bila pengajian seperti ini, yang duduk sebelah kita tu bau mulut dia busuk, kita tak selesa, nak tarik nafas pun takut. Sebab apa? Sebab bau mulut orang sebelah. Perkara yang kedua, untuk pengetahuan tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siwak, bersugi, membersihkan mulut adalah perkara yang disunatkan dan digalakkan dalam Islam pada setiap waktu. Tak kira bila pun disunatkan bersih gigi. Mulut sentiasa bersih, itu disunatkan. Tambah-tambahlah kalau ketika mulut tu kotor, mulut berbau, contoh bangun daripada tidur, nak sembahyang, nak lepas makan, itu sangat dituntut. Sebab mulut sedang kotor, sedang berbau. Dalam keadaan apa pun, duduk saja bersugi, niat untuk membersihkan mulut, maka dapat pahala, sebab dia adalah disunatkan pada setiap keadaan. Wa ashaddu istihbaban 'inda as-salah wal wudu' wa qiraatil Quran wa 'indal istiqadh. Dan juga bersugi ini, membersihkan mulut ini, ada waktu-waktu yang sangat dituntut. Contohnya seperti ketika nak sembahyang. Nak sembahyang, kita nak bermunajat, bercakap dengan Allah Ta'ala, mestilah mulut dalam keadaan bersih dan suci, wangi. Ketika nak wuduk, dituntut juga untuk kita bersihkan mulut. Ketika kita nak ambil wuduk, sebelum ambil wuduk tu bersugi dulu, bersihkan mulut, sama ada gosok gigi ke, disunatkan. Sunat yang diberati. Ketika nak baca Quran, sebelum baca Quran bersugi dulu, mulut bagi bersih. Sebab kita nak membaca kalamullah ketika bangun daripada tidur. Sebab bangun daripada tidur, kita diam lama, mulut kita tak bergerak lama. Bila mulut ini tidak bergerak, tidak bercakap, hanya diam saja, tidur, maka dia akan berbau mulut kita. Disunatkan dengan tuntutan yang berat dalam situasi-situasi seumpama ini. Perkara yang ketiga, hadis ini sebagai dalil menunjukkan tentang as-siwak, kelebihan bersugi ketika solat dan juga ketika wuduk. Ketika wuduk disunatkan bersih mulut, ketika nak solat disunatkan juga bersih mulut. Cuma beza dia, ketika wuduk ni bagi bersih betul-betul mulut kita, kita tonyoh sungguh-sungguh, dalam, luar, lidah semua kita bersihkan. Ketika nak sembahyang disunatkan juga bersugi, tapi tidaklah berat, maksudnya yang ringan saja, untuk mengambil sunnah, bersihkan yang bahagian luar saja cukup. Janganlah pula ketika nak sembahyang masuk soft tu lah dia sungguh-sungguh bersugi, yang mengganggu orang sebelah. Kadang-kadang ada orang sebelah dia tak selesa sebenarnya dengan bersugi ni, sebab mulut, kemudian dia letak pula di poket dia. Jadi disunatkan tapi ringan, supaya tak mengganggu orang sebelah. Sebab semua manusia bukan sama. Ada orang dia tak suka, bukan tak suka apa, dia anggap perkara ni buat sebelum sembahyang. Okey. Perkara yang keempat, nak menerangkan dalam hadis ini, Nabi SAW bersifat lemah lembut terhadap umat, empati terhadap umat ini. Kalaulah Nabi, memang Nabi suka kebersihan, kalaulah Nabi kata aku
suruh kamu bersiwak, bersugi, maka takut jadi wajib. Bila jadi wajib, beratlah ke atas umat ini. Kalau tak buat, berdosa. Perkara yang kelima, dimakruhkan bersugi di sisi ulama Syafi'i bagi orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa di sisi ulama Syafi'i makruh. Bila makruh tersebut? Selepas daripada gelincir matahari, selepas zuhur. Tapi Imam Nawawi kata tak makruh. Tapi majoriti ulama Syafi'i semua kata makruh. Imam Nawawi kata tak makruh. Walaupun selepas daripada gelincir matahari. Sebab apa ulama-ulama Syafi'i semua kata makruh? Melainkan Imam Nawawi supaya dia nak kekalkan bau al-khuluf, dipanggil sebagai bau mulut orang yang berpuasa ini lebih harum berbanding bau kasturi. La khulufu famis shaim atyabu 'indallah min rihil misk. Bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah berbanding dengan bau kasturi. Sebab itulah makruh bila kita nak bersugi selepas zuhur. Okey. Tapi pendapat Yusuf Al-Qaradawi dan juga sebahagian ulama-ulama mutaakhirin dan juga pendapat Imam Nawawi sendiri tak memakruhkan. Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bau mulut ini adalah bau mulut di akhirat nanti, bukan di kehidupan dunia. Sama juga orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, tak perlu kita kafankan dia dengan kain kafan. Kafankan dia dengan pakaian perang dia tu, dengan penuh dengan darah. Kafankan dia. Sebab apa? Darah tersebut akan menjadi saksi di akhirat nanti, dia akan menjadi saksi yang kekal. Bau mulut ini di akhirat nanti, bukan dekat dunia. Begitu juga darah orang mati syahid dekat akhirat, bukan dekat dunia. Itulah maksud Yusuf Al-Qaradawi. Tuan-tuan perempuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan, ditakhrijkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, ada satu hadis disebutkan inda kulli salatin, ketika setiap solat. Bersugi ini ketika setiap solat. Okey. Daripada Ali karramallahu wajhah di sisi Imam Ahmad, daripada Zaid bin Khalid di sisi Imam Tirmizi, daripada Ummu Habibah di sisi Imam Ahmad, daripada Abdullah bin Amr, daripada Sahal bin Sa'ad dan Jabir, Anas bin Abi Nuaim, daripada Anas bin Malik di sisi Abi Nuaim, daripada Abu Ayyub di sisi Imam Ahmad At-Tirmizi, daripada hadis Ibnu Abbas dan juga Aisyah di sisi Imam Muslim dan juga Abu Daud. Waradal amru, datanglah perintah untuk bersugi ni pada hadis tasawwaku. Tasawwaku maknanya hendaklah kamu bersugi. Fa inna siwak, kerana bersiwak, bersugi ini mataharatun lil fami mardatun lirabbi, kerana membersihkan mulut. Bersugi ini adalah menyucikan mulut. Mataharatun lil fami, menyucikan mulut, wa mardatun lirabbi, dan juga mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini antara beberapa hadis beberapa hadis di kalangan sahabat Nabi mengenai dengan bersugi. Ada juga satu riwayat, aku bertanya, Aisyah kata, ya Rasulullah, ar-rajul yadhhabu fuhu ayastaku? Qala na'am. Nabi kata, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya, wahai Rasulullah, seorang lelaki ni adakah dia perlu bersiwak? Maka Nabi kata, ya, perlu bersiwak. Qultu kaifa yasna', dia tak ada apa-apa untuk membersihkan mulut, adakah dia perlu bersiwak? Maka Nabi kata, ya. Aisyah kata, macam mana nak bersiwak? Dia tak ada apa-apa.
Maka pada ketika itu Nabi SAW menyatakan yadkhulu isba'ahu fi, masukkan jari jemari dalam mulutnya. Akhrajahu at-Tabarani fil Awsat. Imam at-Tabarani meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya Al-Awsat, tapi hadis ini adalah dhaif. Sebab itu mazhab Syafi'i menyatakan tidak diambil kira, tidak diiktibar sunnah sekiranya bersiwak dengan sugi. Hikmah hukum bersugi adalah sunat, yes, di sisi majoriti di kalangan ulama. Dan hadis bab ini yang kita sebutkan adalah dalil tidak wajib. Nabi kata laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Ini menunjukkan sunat tidak wajib. Ada beberapa waktu yang betul-betul disunatkan. Ada 5 waktu yang sangat diberati. Ketika solat, okey, ketika wuduk, ketika membaca Quran, bangun daripada tidur, dan juga ketika mana kita tahu mulut kita tak selesa dan berbau, maka pada ketika itu 5 situasi inilah disunatkan untuk bersugi. Kita lihat hadis yang berikutnya, hadis yang ke-30. Okey. Hadis yang ke-30 mengenai dengan sifat wuduk. Tadi mengenai dengan kelebihan bersiwak. Ini mengenai dengan sifat berwuduk, cara berwuduk, kaifiat. An Humran anna Uthman radhiyallahu ta'ala anhu da'a bi wudu'in faghasala kaffaihi 3 marrat. Daripada Humran bahawasanya Uthman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dia meminta air wudu, wudu'in, wudu' ni air wudu. Faghasala kaffaihi, maka Sayyidina Uthman membasuh pergelangan tangannya. Basuh pergelangan tangan. 3 marrat, 3 kali. Summa madmada, kemudian dia berkumur. Wastanshaqa, kemudian dia masukkan air dalam lubang hidung. Summa ghasala wajhahu, kemudian Sayyidina Uthman membasuh mukanya 3 marrat, 3 kali. Summa ghasala yadahu al-yumna, kemudian Sayyidina Uthman membasuh tangannya yang kanan ila mirfaq, sampai ke siku 3 marrat, 3 kali. Summa al-yusra, kemudian Sayyidina Uthman membasuh tangan kiri dia 3 kali juga. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian dia sapu kepalanya. Thumma ghasala rijlahul yumna, kemudian Sayyidina Uthman membasuh kakinya yang kanan ilal ka'bain, sampai berkulali 3 marrat, 3 kali. Thumma al-yusra misla dhalik, kemudian Sayyidina Uthman membasuh kaki kiri pula sebanyak 3 kali. Thumma qala, kemudian Sayyidina Uthman menyatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha, muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Last hadis ini Sayyidina Uthman kata, aku melihat Nabi SAW berwuduk seumpama wuduk aku ini. Siapa dia Humran? Humran ni adalah hamba kepada Uthman ibn Affan, tapi Uthman ibn Affan telah merdekakan Humran. Fiqhul hadis yang pertama kita boleh ambil pengajaran daripada hadis ini, iaitu hadis ini adalah aslun azim fi sifatil wudu, iaitu dipanggil sumber yang utama lah pada sifat wudu. Perkara yang kedua, nak menerangkan fardu wudu dan juga sunat wudu. Sebab itu anwana lahu muslimun, Imam Muslim telah meletakkan bab, tajuk dia sifatul wudu wa kamaluh, sifat wudu dan juga kesempurnaan wudu. Hadis ini menerangkan ayat Quran yang sebut secara ijmal, tak terperinci. Ayat Quran yang menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, wahai orang beriman, apabila kamu nak menunaikan solat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah muka kamu dan juga tangan kamu. Wamsahu bi ru'usikum
wa arjulakum ilal ka'bayn. Sapu muka dan juga basuh kaki. Itu secara ijmal, tak diceritakan terperinci seperti mana Humran yang melihat seperti mana riwayat Humran ini, yang Sayyidina Osman minta air wuduk, kemudian dia berwuduk, dia kata seperti inilah Nabi buat 3 kali. Okey, secara terperinci lah, seolah-olah menghuraikan ayat Quran tu. Perkara yang ketiga, menerangkan tertib antara anggota wuduk. Sebab dalam Quran semua sebut wa faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Waw tu bukan makna tertib tau, waw tu makna dan, boleh buat sekaligus. Jadi di sini kita nak menerangkan tertib antara anggota wuduk yang mana digunakan thumma. Sebab tu dalam hadis kita bolehlah menyatakan hadis Humran ini adalah dalil tertibnya wuduk, sebab dia menggunakan perkataan thumma, tidak menggunakan wa tu makna dan, seperti mana dalam Quran sebut wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Tetapi dalam hadis menyebutkan thumma, ini menunjukkan itu adalah tertib, itu wajib. Okey. Perkara yang keempat yang kita boleh mengambil hukum daripada hadis Humran, apa dia? Yustahabbu mashu ra'si 3 marat, disunatkan menyapu kepala 3 kali. Tuan-tuan lihat dalam hadis ni, riwayat Humran ni, dia kata apa? Summa masaha bi ra'sihi summa ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn. Menyapu kepala. Sebelum tu, perkara yang keempat sebelum tu, afada anna taslis sunnah. Kita boleh mengambil pengajaran juga daripada hadis ini, mentigakan basuhan anggota wudu itu adalah sunnah, dia bukan wajib. Sebab dalam Quran tak sebut 3 kali, tapi dalam hadis menyebut 3 kali, menunjukkan perkara tersebut adalah sunnah. Berdasarkan hadis, satu hadis sebut tawadda'a marratan wa tawadda'a marrataini wa fil wudu' marrah. Nabi berwuduk 1 kali, basuh sekali je. Nabi berwuduk basuh 2 kali. Okey, ada yang 1 kali bersih 1 kali, ada yang bersih yang 2 kali. La yaqbalullahu as-salata illa bih. Allah dalam wuduk yang Nabi basuh sekali-sekali tu, riwayat Imam Bukhari juga, la yaqbalullahu as-salah illa bih. Allah Ta'ala tak terima solat melainkan dengan wuduk. Wassalah, basuhan 3 itu adalah sempurna. Lebih sempurna, lebih baik basuhan 3 kali. Perkara yang kelima, disunatkan menyapu kepala 3 kali berdasarkan hadis Uthman radhiyallahu taala anhu yang akan datang. Dalam hadis ini, riwayat Humran ni, Uthman dia basuh kepala je, tak sebut berapa kali tau. Tapi hadis yang akan datang kita akan sebutkan Sayyidina Uthman menyapu kepalanya 3 kali. Dalam riwayat Imam Muslim, hadis yang akan datang, mana disunatkan sapu kepala 3 kali. Nabi SAW tawadda'a salasan. Nabi berwuduk 3 kali. Basuhan tu Nabi akan buat 3 kali. Kalau sapuan 3 kali juga. Dan hadis Abu Daud rahimahullahu ta'ala dalam Sunan Abi Daud, annahu sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu salasan. Nabi SAW menyapu kepalanya 3 kali. Wa bil qiyas ala baqil a'dha', dan diqiyaskan dengan baki anggota wuduk yang lain, bahawa Nabi SAW wadhaba 'alal afdal. Nabi SAW akan konsisten, berterusan terhadap perkara yang afdal. Kalau yang afdal, yang terbaik 3 kali,
Nabi akan selalu continue berterusan 3 kali. 3 kali Nabi akan buat, selalu Nabi buat. Melainkan ada beberapa ketika Nabi buat sekali, kemudian Nabi buat 2 kali. Nak menyatakan perkara tersebut bukanlah mesti 3 kali, bukanlah wajib. Maknanya dia boleh buat sekali, boleh buat 2 kali, tapi yang sempurna 3 kali. Sebab Nabi akan berpegang yang sempurna selalunya. Perkara yang ke-6, ijma' di kalangan ulama, sebulat suara ulama menyatakan wajib membasuh muka, 2 tangan, menyapu kepala, membasuh 2 kaki, dan juga isti'ab jami'aha bil ghusl, dan kena pada seluruh anggota wuduk yang disebutkan tadi, dengan membasuh mesti isti'ab, menyapu tak semestinya isti'ab. Ini disebutkan dalam syarah An-Nawawi, dalam syarah Muslim, syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim, dalam kitab Majmu' pun ada menyebutkan perkara yang sama. Ijma' di kalangan ulama bila sebut basuh anggota wuduk mesti isti'ab. Apa maksud isti'ab? Mesti rata semua, tak ada satu kawasan pun, satu tempat pun yang tak kena air wuduk. Basuh muka mesti sempurna, semua keliling muka, di mana batasan daripada atas sampai ke bawah, tepi, ke tepi sini semua kena basuh, dan tidak ada satu pun kawasan yang tertinggal. Basuh tangan sama, daripada hujung jari jemari sampai ke siku, wajib, tak ada satu kawasan pun yang ditinggalkan tanpa basuhan air wuduk. Begitu juga basuh kaki. Kepala bukan basuh, sapu. Jadi sapu adalah tidak semestinya menyeluruh. Kalau isti'ab menyeluruh, maka itu sunat. Basuh mesti menyeluruh. Okey. Ulama Syafi'i menyatakan, apa dia? La a'lam fi ijabi dukhulil mirfaqaini fil wudu' wa bihadha arafta anna ad-dalil qad qama ala dukhulil marafiq. Imam Syafi'i menyatakan, aku tak mengetahui khilaf mengenai wajibnya membasuh siku dalam wudu', dan dengan ini kamu akan mengetahui bahawasanya dalil sesungguhnya telah ada dalil, termasuklah basuhan siku sekali. Imam Zamakhsyari sendiri menyatakan, wamsahu bi ru'usikum faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh tangan sehingga ke siku. Nampak, bila sehingga ke siku, siku tak termasuk. Imam Zamakhsyari menyatakan makna al-ghayah tu mana sehingga, mutlaqan. Fa amma dukhuluha fil hukmi wa khurujuha fa amrun yaduru ma'ad dalil. Termasuk ke tak termasuk ke, maka dia adalah satu perkara yang perlu kepada dalil. Dalil menyebutkan termasuk siku. Okey, termasuk siku. Sebab dalam pembasuhan dalam ayat Quran ilal marafiq, sampai ke siku tak termasuk. Sebab siku adalah kita panggil sebagai benda yang ilal marafiq, ila tu adalah al-ghayah, sampai ke siku. Mana bawah siku tu yang wajib, siku tak wajib. Kalau ikut literal daripada ayat Quran ni lah, literal daripada makna al-ghayah, ila tu. Cuma dalam satu hadis riwayat Jabir, dia katakan Rasulullah SAW yudirul ma'alal mirfaqaih. Nabi SAW akan kenakan air, akan sapu-sapu sehingga basah bahagian siku. Okey. Ulama berbeza lagi. Berbeza pandangan juga mengenai dengan menyapu kepala. Sebab Quran sebut wamsahu bi ru'usikum, wajib sapu kepala. Cuma wajib tersebut tu wajib separuh ke semua kepala kena sapu?
ayat tu kita lihat ayat Quran yang kita kata wamsahu biruusikum. Ayat ni tak mengkehendaki semua ataupun sebahagian. Ini dipanggil sebagai zanniyatud dalalah, zanniyatud dilalah. Perkara zan pada ayat Quran. Apa maksud wamsahu biruusikum? Tak dijelaskan dengan terperinci. Apa maksud sapu kepala tu? Sapu sebahagian atau semua? Tidak ada petunjuk dilalah pada ayat ini yang menyatakan isti'ab perlu sapu semua kepala. Dan tak ada dalil juga dalam ayat ini yang menunjukkan tak perlu isti'ab. Isti'ab pun tak ada dalil, tak isti'ab tak ada dalil. Isti'ab maknanya sapu keseluruhan. Ulama yang menyatakan memadailah sapu sebahagian kepala pun cukup. Inna sunnah waradat mubayyinah li ahadi ihtimalayil ayah. Sesungguhnya sunnah ataupun hadis datang nak menerangkan bagi salah satu daripada dua ihtimal ayat, dua kebarangkalian ayat ni. Maksudnya kebarangkalian untuk sapu semua kepala ataupun sebahagian kepala. Okey? Ulama Syafi'i daripada hadis Atha radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa, Nabi berwuduk, fahasarul imamata an ra'sih wa masaha muqaddam ra'sih. Nabi akan sapu bahagian depan kepala, kemudian fahasara, Nabi undurkan ke belakang sikit serban dia, Nabi sapu di bahagian serban pula. Perbincangan mengenai anggota wuduk ni panjang lah sebenarnya, sebab berbeza. Wamsahu biruusikum, kita lihat ba di situ, ba biruusikum. Ba tu ada yang kata sapu kepala, ba tu dengan makna 1/4 daripada kepala tu. Itu adalah pendapat mazhab Hanafi. 1/4 makna kepala kita ni dia 4 tapak tangan. 4 tapak tangan penuh kepala kita. 1/4 paling kurang kepala kita kena 1 tapak tangan kita. Ada kata keseluruhan dalam mazhab Maliki sapu semua kepala. Dalam mazhab Syafi'i sebahagian tu 1 helai yang ada pada bahagian kepala rambut kita pun dah cukup. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat lagi hadis yang ke-31. Kalau edisi Melayu ni hadis yang hadis ke-37. An Ali radhiyallahu ta'ala anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa masaha bi ra'sihi wahidatan akhrajahu Abu Dawud. Diriwayatkan daripada Ali karamallahu wajhah mengenai sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, dia kata apa? Baginda mengusap kepalanya dengan sekali usapan. Sekali je. Hadis ini ditakhrijkan oleh Imam Abu Dawud. Imam Tirmizi, Imam Nasa'i mentakhrijkan hadis ini dengan sanad yang sahih. Imam Tirmizi menyatakan innahu asahhu syai'in fil bab. Ini adalah sesuatu yang paling sahih dalam bab hadis wuduk ni. Okey. Fiqhul hadis. Perkara yang pertama, afadal hadis ma afadahu hadis Uthman radhiyallahu taala anhu as-sabiq. Hadis ni kita boleh mengambil faedah daripada hadis Sayyidina Uthman riwayat Humran yang sebelum ini. Perkara yang kedua iaitu hadis ini menyandarkan sapuan kepala ni sekali. Ada riwayat Imam Tirmizi,
Imam Tirmizi meriwayatkan satu hadis yang lain daripada Rubai' binti Muawiz, bahawasanya Rubai' dia melihat Nabi SAW berwudu. Masaha ra'sahu, Nabi sapu kepala dia, wa masaha ma aqbala minhu wa ma adbar, Nabi sapu bahagian depan dan juga bahagian belakang. Wa sadraihi, dan juga dua yang dekat dengan otak ni lah kita panggil ni sadraihi, wa uzunaihi, dan juga Nabi basuh bahagian telinga, dan dua telinga Nabi satu kali. Basuh kepala, basuh telinga dua kali. Kemudian Imam Tirmizi menyatakan hadis ini adalah hasan. Diriwayatkan bukan daripada satu wajah daripada Nabi SAW, bahawasanya Nabi sapu kepalanya sekali, dan beramal ke atas hadis ini di sisi kebanyakan di kalangan ulama di kalangan sahabat-sahabat Nabi, dan juga ulama selepas daripada sahabat Nabi. Dan telah berpandangan dengan pandangan ini adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan juga kebanyakan di kalangan ulama berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Imam Syafi'i bersanggahan dengan pendapat majoriti di kalangan ulama. Imam Syafi'i menyatakan menyapu kepala juga 3 kali. Menyapu kepala 3 kali juga. Seperti mana yang kita sebutkan pada awal hadis, riwayat Humran yang menyatakan perbuatan Sayyidina Osman mengambil wudu, dan dia menyatakan seperti inilah Nabi mengambil wudu. Jadi kesimpulannya, ulama berbeza pandangan dalam masalah inilah. Ada yang kata taslis, mentigakan sapuan kepala. Ada yang kata mentasliskan sapu kepala 3 kali seperti anggota-anggota wudu yang lain. Semua 3 kali, basuh muka 3 kali, tangan 3 kali, kaki 3 kali. Sesungguhnya sabit hadis mengenai Nabi menyapu kepala sebanyak 3 kali. Kita lihat hadis yang ke-32 mengenai dengan menyapu kepala pada wudu. Menyapu kepala pada wudu. Cara menyapu kepala lah. Cara menyapu kepala, kerana menyapu kepala salah satu daripada rukun wudu. Ini hadis yang terakhir pada pagi ini, insyaAllah Bulughul Maram. An Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu ta'ala anhu fi sifatil wudu qala wa masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbar, muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu ta'ala anhu, dia menceritakan mengenai sifat wuduk Nabi. Dia menyatakan Nabi SAW menyapu kepala Nabi. Nabi lalukan dengan 2 tangannya, kemudian Nabi membelakangkan macam begini. Nabi lalukan ke belakang, kemudian Nabi patah balik ke depan. Begini, Nabi sapu ke bahagian belakang, Nabi tarik ke depan. Berdasarkan hadis ini adalah dituntut menyapu kepala secara kamil, sempurna kepala. Isti'ab maknanya menyapu kepala, walaupun dia bukan wajib tapi dia disunatkan. Sampai air kepada semua rambut, itu yang terbaiklah, kena air daripada semua, daripada depan sampai belakang. Mana dia telah isti'ab jihatayir ra'si bil mashi, bahagian depan dan juga bahagian belakang dengan sapuan.
Perkara yang kedua, tiadalah dalam hadis ini petunjuk dalalah petunjuk yang menunjukkan wajib isti'ab kepala, basuh keseluruhan kepala, sapu kepala dengan sempurna. Kerana hadis datang pada menyempurnakan wuduk, bukanlah menyatakan tentang rukun-rukun wuduk. Perkara yang ketiga, disunatkan menyapu kepala menyapu kepala ni bila an yabda al-mutawaddi bi muqaddami ra'sih, dia mulakan bahagian depan kepala, kemudian mengiringi sampai ke bahagian belakang kepala. Fayadhhab ila al-qafa, sampai ke tengkok lah, ke tengkok atas ni, sapu sampai ke tengkok. Kemudian kembali balik ke tempat asal dia, ke depan balik, iaitu permulaan rambut sampailah bahagian belakang. Itu dipanggil ta'mim ar-ra's bil mashi, mentakmimkan sapuan kepala, iaitu mengumumkan sapuan kepala depan dan belakang. Dan tak dinafikan ada kaifiat yang lain, cara-cara yang lain, tapi yang aula, yang terbaiknya seperti mana yang kita sebutkan sebentar tadi. Di kalangan ulama ada 3 pandangan mengenai dengan basuhan sapuan kepala ni. Bermula bahagian depan kepala, kemudian sampailah bahagian belakang ke tengkok, kemudian kembali balik ke bahagian depan. Okey. Pandangan kedua di kalangan ulama, mulakan bahagian belakang kepala, lalu ke bahagian depan, kemudian tarik balik ke bahagian belakang. Okey, aqbala wa adbara. Ada kata aqbala, Nabi kata aqbala wa adbara. Iqbal daripada belakang ke depan. Ada yang kata begitulah. Pandangan yang ketiga, bermula pada nasiyah, iaitu ubun-ubun, dan pergi sampai ke muka, ke hujung muka. Yabda bin nasiyah, ubun-ubun, wa yazhab ila nahiyatil wajah, pergi ke bahagian hujung kepala, summa yazhab ila jihati muakhkharur ra's, daripada bahagian ubun, tengah-tengah sikit ubun, pergi bahagian depan, tarik bahagian belakang. Ada yang begitu. Kemudian kembali balik kepada ubun-ubun. Dalam satu lafaz, dia kata bermula bahagian depan kepala, kemudian pergi dengan lalukan dengan kedua tangan sampai ke tengkok, kemudian kembali balik ke tempat asal. Bada bi muqaddami ra'sihi hatta zahaba bihi ma ila qafah, thumma radduhuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Okey, riwayat ni dalam satu lafaz yang lain lah. InsyaAllah kita akan sambung hadis yang ke-33. Hadis ke Abdullah bin Zaid. Bukan Abdullah bin Zaid ni, bukan Abdullah bin Yazid, Abdullah bin Amr. Hadis ke-30 tadi Abdullah bin Zaid. Dalam kitab Subulus Salam dia menyatakan Abdullah bin Zaid. Cuma dalam edisi Melayu dia silap lah. Dia kata dia berbubuh Yazid, daripada Abdullah bin Yazid. Sebenarnya bukan Yazid, Abdullah bin Zaid bin Asim.
radhiyallahu taala anhu. InsyaAllah kita akan sambung pada pada hari Khamis ni insya-Allah dalam bab yang menyapu dua telinga. Menyapu dua telinga, hadis nombor 33 insya-Allah. Segera cukup sekadar dulu kita tutup majlis dengan tasbih kafarah suratul Asr. Sebelum daripada itu kita akan bertemu dalam fiqh mazhab Syafi'i insya-Allah 11.30 pagi nanti insya-Allah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.